Puan Hajah Jamilah binti Haji Khatis, Pengerusi Puspanita NIOSH. Meja Bersara Haji Hanif bin Maidin, Setiausaha Eksekutif NIOSH. Yang berusaha Encik Khairul Nizam bin Mustafa, Pengurus Besar NIOSH. Yang berusaha Encik Syamsul Zahrin bin Zainuddin, Ketua Pegawai Eksekutif NIOSH Certification Senjam Berhad. Yang berusaha Encik Saufi Nazri bin Mamat, Pengurus Kanan Jabatan Pendidikan dan Latihan dan Pejabat Wilayah NIOSH. Yang berusaha Puan Noliza Idawati Mat Nayan, Pemangku Pengurus Kanan Jabatan Perkhidmatan Korporat dan Sokongan NIOSH. Pakar-pakar teknikal, pengurus-pengurus bahagian, Ketua Pejabat Wilayah, kaki tangan NIOSH, Ibu Pejabat NIOSH, pejabat-pejabat wilayah, NIOSH Certification Senjam Berhad, Ahli Puspanita Kementerian Sumber Manusia, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Saya, Siti Nurani Hassan, selaku pengacara majlis pada hari ini dan bagi pihak Jawatan Kuasa Penganjur yang terdiri daripada Kelab Kebajikan dan Sukan, KKSI, dengan kerjasama erat Puspanita NIOSH, Wakil Pihak Pekerja WPP dan Kesatuan Sekerja NIOSH, Union, mengalu-alukan kehadiran hadirin sekalian ke program Kuliah Jumaat Ramadan bersempena Ihya Ramadan NIOSH. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dihormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Hadirin sekalian, sebelum memulakan majlis, dijemput Tengku Hizir bin Tengku Abdul Rashid memberikan taklimat keselamatan. Majlis mempersilakan. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi dan salam Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selamat datang ke bangunan utama NIOSH Bandar Baru Bangi. Mohon berikan perhatian sepenuhnya akan taklimat keselamatan ini. Anda kini berada di dalam Dewan Revisia, lantai 2 Menara NIOSH Bandar Baru Bangi. Sekiranya berlaku sebarang situasi kecemasan atau kebakaran, loceng penggera akan dibunyikan secara berterusan. Anda dinasihatkan agar bertenang dan jangan cemas. Hentikan semua aktiviti yang sedang dijalankan serta-merta. Sila keluar dari dewan dan bergerak ke kawasan tempat berkumpul melalui pintu kecemasan yang berhampiran dengan anda. Tinggalkan apa-apa yang boleh melambatkan pergerakan anda. Anda akan dibantu oleh pegawai yang bertugas dari pasukan tindakan kecemasan NIOSH. Anda dilarang sama sekali menggunakan lift serta jangan berlari. Seterusnya, sila berkumpul di kawasan yang telah ditetapkan dan tunggu arahan selanjutnya daripada pegawai NIOSH yang bertugas. Untuk maklumat anda, premis NIOSH merupakan kawasan larangan merokok dan kini NIOSH ke arah persijilan sistem pengurusan anti rasuah. NIOSH mengambil pendekatan untuk tidak menerima dan memberi hadiah. Sebarang aduan berkaitan rasuah boleh disalurkan ke alamat email whistleblower@niosh.com.my. Terima kasih atas perhatian anda. Sekian, Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Tengku Hizir bin Tengku Abdul Rashid di atas taklimat keselamatan sebentar tadi. Hadirin sekalian, lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa, 10 jari kami menadah, mohon berkat yang Maha Esa. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini,
marilah sama-sama kita mengaminkan doa yang akan diketuai oleh saudara Encik Muhammad Alif bin Haji Rosli dari bahagian komunikasi strategik latihan NIOSH. Dengan penuh takzimnya dipersilakan. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Hanya padamu saja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan keberkatan-Mu. Bersempena dengan program Kuliah Jumaat Ihya Ramadan NIOSH pada hari ini, kami mohon inayah dan taufik-Mu, dikurniakan kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada-dada kami, supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, agar Dikau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keridaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami berkumpul untuk menghubungkan silaturrahim dan beri sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kami. Kami mohon kekuatan dari hadrat-Mu ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini, agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan. Dan kami pohon perlindungan dengan-Mu ya Allah daripada melakukan keburukan. Allahumma ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل لهما فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Muhammad Alif di atas bacaan doa itu tadi. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia-Nya kita diberikan luangan waktu dan kesempatan, dianugerahkan kesihatan dan kewarasan akal, didorongkan dan digerakkan minda dan deria rasa untuk kita sama-sama berkumpul di Dewan Reflisian NIOSH Bandar Baru Bangi, mahupun yang sedang menyertai secara atas talian aplikasi Zoom bagi menjayakan majlis ilmu pada pagi Jumaat Ramadan yang barakah ini. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan sukacitanya ingin menjemput ke pentas Puan Rohaila Muhammad Rosli selaku Puan Moderator bagi Kuliah Jumaat Ramadan pada pagi ini untuk mengendalikan sesi perkongsian ilmu yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Al-Fadilah Ustazah Asma binti Harun bertajuk Wanita dan Kerjaya di Hatimu Keluarga, di Bahumu Amanah. Dengan segala hormatnya dipersilakan.
Ada soalan untuk senang tadi. Oh, saya. Kita berhenti untuk kita tak punya. Okey, boleh. Ini saya pakai macam ni. Betul. Iya. Ustazah buka mak ke? Betul, buka. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang berbahagia Tuan Haji Ayub bin Saleh, Pengarah Eksekutif NIOSH. Yang berusaha Puan Hajah Jamilah binti Haji Katis, Pengerusi Puspanita NIOSH. Yang berusaha Meja Besar Haji Hanif bin Maidin, Setiausaha Eksekutif NIOSH. Yang berusaha Encik Hairul Nizam bin Mustafa, Pengurus Besar NIOSH. Yang berusaha Encik Sofi Nazri bin Mahmad, Pengurus Kanan Jabatan Pendidikan, Latihan dan Pejabat Wilayah NIOSH. Yang berusaha Puan Noriza Idawati Mat Nayan, Pemangku Pengurus Kanan Jabatan Perkhidmatan Korporat dan Sokongan NIOSH, pakar-pakar teknikal, pengurus-pengurus bahagian, kan kaki tangan NIOSH serta ahli puspanita Kementerian Sumber Manusia yang dihormati sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah sayu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita bersama-sama bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini, pagi Jumaat yang penuh berkah, pagi 13 Ramadan. Sekejap je dah kita pertengahan Ramadan. Mungkin lagi 17 hari kita menuju ke Syawal. Jadi antara bentuk nikmat, rezeki dan rahmat yang Allah berikan untuk hari ini adalah kita dapat sama-sama berkumpul serta berhimpun di dalam satu majlis untuk mengimarahkan satu lagi majlis ilmu pada bulan ini, insya-Allah. Jadi sebelum itu, untuk makluman semua, program ini juga akan turut ditonton oleh kaki tangan NIOSH seluruh Malaysia dan juga ahli puspanita Kementerian Sumber Manusia melalui aplikasi dalam talian aplikasi Zoom, insya-Allah. Okey, nama saya Rohaila binti Muhammad Rosli, moderator anda untuk program pagi ini. Jadi subhanallah, tajuk hari ini cukup menarik, cukup hebat. Yang kalau kita tengok dekat sangat dengan kita, khususnya kaum muslimat, tajuk dia adalah wanita dan kerjaya. Di hatimu keluarga, di bahumu amanah. Jadi kedua-duanya ada tanggungjawab masing-masing. Jadi subhanallah, hari ini kita sangat berbesar hati kerana kita dapat bersama dengan seorang wanita yang hebat, yang dikenali ramai, yang dikagumi, insya-Allah. Seorang yang sering membuat perkongsian ilmu secara langsung dalam media sosial beliau, di mana auranya sahaja dah cukup untuk membawa kita ke arah kebaikan, insya-Allah. Jadi izinkan saya perkenalkan panel jemputan kita hari ini, penceramah kita hari ini. Selalu kita tengok online je, boleh tengok secara dekat-dekat ni kecil rupanya orang dia. Okey, saya persilakan saya menjemput Al-Fadilah Ustazah Asma binti Harun, seorang pendakwah, motivator, penulis, pengasas dan penaung NGO Sahabat Amal Care, pengarah Satu Hijrah Excel AF Sdn Berhad. Jadi saya kongsikan sedikit latar belakang mengenai Ustazah. Ustazah dilahirkan di Kuala Terengganu dan kini menetap di Seremban Negeri Sembilan. Telah berkahwin dan kini mempunyai 7 orang cahaya mata. Jadi beliau memiliki ijazah sarjana muda dalam bidang syariah daripada Universiti Al-Azhar Mesir, juga ijazah sarjana dalam bidang pengajian Islam daripada Open University Malaysia. Ustazah juga pernah berkhidmat sebagai pegawai hal ehwal agama Islam di JAKIM, penolong pengarah bahagian undang-undang keluarga serta penolong pengarah bahagian pengurusan halal di Jabatan Hal Ehwal Agama Negeri Sembilan. Kalau tengok pada latar belakang ni, masya-Allah, hebat orangnya, kan? Jadi sebelum saya serahkan majlis penuhnya kepada Ustazah, izinkan saya untuk menerang dulu format program untuk pagi ini, okey? Untuk makluman semua, pagi ini kita ada 2 pusingan, ya.
program kita santai hari ini. Pusingan pertama, insyaAllah kita akan serahkan ruang ceramah kepada ustazah kita hari ini untuk mengupas tajuk hari ini dalam tempoh mungkin 30 hingga 40 minit, ustazah. Boleh ya? Okey, lepas tu kita akan pergi ke pusingan kedua yang mana saya akan buka sesi soalan kepada muslimin dan muslimat untuk mengajukan sebarang soalan kepada ustazah. Bagi audiens yang berada dalam secara dalam talian aplikasi Zoom, anda juga boleh mengutarakan soalan di ruangan chat sekiranya ada. Jadi dengan ini ataupun membuang masa, saya berbesar hati menjemput Al-Fadilah Ustazah Asma Harun untuk menyampaikan ceramah bertajuk Wanita dan Kerjaya di Hatimu Keluarga, di Bahumu Amanah. Silakan Ustazah. Subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita je lah kan, air tak ada. Betul. Subhanallah, alhamdulillah. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam, yang mentadbir diri kita, yang mentadbir seluruh makhluknya. Bumi adalah salah satu bintang kecil di antara berjuta, bilion, trilion, zillion, infinity bintang-bintang dalam galaksi Bima Sakti sendiri. Infinity jumlah bintang. Dan galaksi pula tak terhitung berapa banyak. Dan banyak lagi galaksi yang lebih besar daripada Bima Sakti, dan kita tidak tahu hidupan apa yang ada. Dalam saat yang sama, Allah mengatur mengurus serentak dengan sempurna, dengan seimbang. Dan kitalah ciptaan Allah yang terbaik. Itu disebut di dalam Al-Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka sesungguhnya kami menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian, seindah-indah ciptaan. Dan ahsanul khaliqin adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik makhluk Allah, sebaik-baik insan, sebaik-baik contoh tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perantaraan lisan baginda, dengan pengorbanan air mata, air darah, air keringat yang tumpah, akhirnya Islam yang sedang kita miliki ini sampai. Akhirnya kita kenal Tuhan kita, iaitu Allah. Kita kenal bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan utusan. Kita berkumpul di sini di atas jerit perih, air mata, air darah, air keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat. Dan kita terima Islam dalam keadaan yang sangat mudah, di atas pembaringan, dalam keadaan tidak perlu berjuang dengan darah. Kita tidur lena yang panjang, kita banyak angan-angan, kita makan kenyang kekenyangan, terlebih-lebih kenyang. Subhanallah. Soalannya Islam kita miliki ini sangat mudah, dan kita bimbang ia tidaklah begitu kuat berada di dalam dada kita. Saat kita dapat mudah dan kita rasa perkara itu juga mudah. Subhanallah, muslimin muslimat, kita syukur pada Jumaat yang barakah, pada bulan Ramadan yang begitu indah ini. Allah aturkan pertemuan yang sangat penting sebenarnya. Saya ucap tahniah kepada pihak penganjur, tahniah kepada semua yang mengaturkan, kerana kita rasa mungkin biasa saja, kan? Bukan susah pun atur-atur begitu begini. Tapi hakikatnya Allah ya Qahar, ya Jabbar, Allah yang maha memaksa, Allah yang maha menentukan, ya Qadir, ya Muqtadir, yang berkehendakkan kita untuk berada di sini. Dan mudah-mudahan kita sama-samalah buka pintu hati kita, buka akal fikiran kita untuk mendengar dengan baik. Sebab ada orang mendengar dengan fikiran, ada yang mendengar dengan hati. Saya selalu diberi pesan oleh guru-guru syekh-syekh, beza orang yang dengar dengan hati. InsyaAllah dia akan pergi kepada tindakan, akan pergi kepada kesedaran. Tolong jangan pandang siapa yang bercakap, sebab saya mesti akan berkata-kata yang baik-baik, sedang saya bukan orang yang baik. Saya mesti akan menyebut perkara-perkara yang boleh dijadikan perubahan-perubahan, dan boleh jadi saya juga belum berubah untuk ke arah apa yang disebutkan. Jadi insya-Allah pada pagi yang barakah ini, sama-samalah kita betulkan niat. Kita datang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita datang kerana ini adalah perintah Allah. Allah memang memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Allah memang perintahkan kita untuk sentiasa memperbaiki diri. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan menuju ke majlis ilmu, Allah akan mempunahkan baginya jalan ke syurga. Jadi kita sedang meniti jalan ke syurga, muslimin muslimat. Jadi ada yang datang mungkin kerana diwajibkan, kan? Saya tak pasti, mungkin kerana diwajibkan oleh majikan, oleh bos kita. Bahkan lelaki jarang sangat ya kalau nak hadir sama. Biasa kalau volunteer ni, saya tak pastilah. Sebenarnya diwajibkan ke volunteer datang? Volunteer campur wajib? Tak, volunteer. Memang volunteer? Yes. Subhanallah. Kalau wajib mungkin penuh lah ya. Kalau ikutkan jumlah kaki tangan tu mungkin tak muat sepatutnya dewan ni. Ini Alhamdulillah kira ramai ya. Alhamdulillah, subhanallah. Maksudnya bila anda datang secara volunteer itu jauh lebih hebat lah. Sebab setengah orang datang majlis ilmu, dia tak sedar Allah yang sedang memaksa dia, bukan majikan, bukan bos yang paksa. Bos tu perantaraan sahaja. Dan mungkinlah ada tarikan saya, kemudian ada kata okey nak jumpa depan-depan. Saya pun perantaraan saja. Bagaimana Allah takdirkan pertemuan hari ini telah lama daripada Lauh Mahfuz lagi kan. Subhanallah. Kerana hadis Nabi yang lain, Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan", barang siapa yang Allah ingin berikan dia kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah akan berikan dia kefahaman tentang agamanya. Ad-din juga membawa maksud cara hidup. Allah akan beri dia faham tentang tujuan dia hidup. Apa tujuan dia diciptakan. Jadi untuk kita memahami semua perkara ni, kita tak boleh lari daripada majlis ilmu. Bukan sebagai tanda kebaikan yang Allah nak berikan kepada hamba-Nya, Allah berikan kekayaan. Sebab kita lihat orang kafir juga Allah beri kaya. Bukan masyhur, orang kafir lagi masyhur, hati-hati barat lagi masyhur. Bukan kerana pengaruh. Orang Yahudi lagi kuat pengaruh, menguasai ekonomi seluruh dunia. Tetapi Nabi sebut, siapa yang Allah ingin berikan kebaikan, Allah beri dia faham tentang hidup dia. Allah beri dia faham tentang agamanya. Jadi apa yang kita dapat pada saat ini berkumpul di sini adalah sebagai salah satu tanda Allah ingin berikan kita kebaikan. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak penganjur Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan NIOSH, Bandar Baru, Bangi, Selangor. Ibu Pejabat, saya rasa selamat tuan duduk di sini. Kali pertama saya hadir program ada taklimat keselamatan. Yang menyampaikan pun rasa macam kurang selamat. Malu-malu je menyampaikan. Mana tadi yang menyampaikan ya? Segar-segar, malu-malu, kontrol macho kan? Masya Allah. Biasa yang menyampaikan pasal keselamatan ni, dialah yang paling rasa secure kan? Confident kan? Tapi sangat bagus. Mungkin dia berdebar kot sebab dalam ceramah kan? Masya Allah, nampak macam orang muda lagi. Dah kahwin belum? Dah, subhanallah. Belum kahwin lagi-lagi je, dah kahwin. Subhanallah. Jangan lagi-lagi tu ya, cukuplah. Itu pun hisap berat sangat dah tu. Subhanallah. Okey, jadi terima kasih sangat kepada semua, Masya Allah. Saya biasa dengar NIOSH ni, tak tahu betul tak NIOSH? Betul. Dalam itu in English lah kan. Dia short form, stand for National Institute of Occupational Safety and Health. Okey, tak apalah kan, salah kan kalau ulang 2 kali. Okey, jadi itu in English. Jadi bahasa kita bahasa Melayu, Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan. Okey, negara. Jadi maksudnya bab safety pekerja di agensi kerajaan, di bawah pantauan. Contohnya jaga apa? Keselamatan apa? Kita ada safety health officer, site safety supervisor, kita ada kalau ikut merangkumi keselamatan kesihatan je lah untuk dalam bab industri pekerjaan. Jadi macam pergi jugalah pantau-pantau, contoh jawatan agama. Bukan. Kita pergi site-site biasanya. Okey. Bukanlah maksudnya pergi cek cukup syarat tak bomba apa semua tak? Itu bukan. Okey ya. Okey, subhanallah. Terima kasih kepada Puan Siti Nuraini tadi, pengurusi majlis yang begitu semangat. Berapa kali buat latihan tu kan, dengan lantunan ayat apa semua. Saya kira beliau menggalas tanggungjawab sebagai pengurusi dengan terbaik. Sebab ada orang okey, terbuka gemuruh.
Sebab ramai orang kita ni alah sekadar berfungsi, tak payah beria sangat. Tapi ya, maksudnya kadang-kadang kita ada sikap begitu. Tetapi sikap yang terbaik, walaupun dia beri tugas yang kecil, alah bukan baju yang besar, beria sangat, begini-begini kan. Untuk saya jadi seperti hari ini saya bermula daripada kosong juga. Tapi kesungguhan yang luar biasa diberikan. Kalau dulu esok nak ceramah 2-3 pagi, tak tidur lagi, duduk berlatih. Kadang-kadang suami kata, kenapa beria sangat ni? Esok boleh tentu keluar apa yang dibaca ni. Tidur-tidur lah, kan tak cukup tidur. Duduk buat PowerPoint, duduk buka kitab. Sekali nak jemput ceramah, mesti suami saya dah faham, masa mula-mula nak start dulu. Mesti saya minta dia bawa pergi kedai kitab. Beli sampai 5-6 kitab. Konon dah boleh baca. Nak baca yang mana satu? Tak apa. Lepas tu sempatlah baca beberapa muka surat. Dan banyak keadaan bila dah sampai masa tak terkeluar pun apa yang dibaca. Tapi arwah ayah saya bagi tahu, tak apa, berusaha bersungguh-sungguh. Allah memandang, Allah melihat. Mungkin akan datang akan digunakan ilmu yang dibaca pada hari ini. Sebab itu kita orang Islam, bila kita sebut ikhlas, ikhlas ni ramai yang mengikat apa? Bila sebut pasal pekerjaan, asalkan ikhlas buat kerja, asalkan ikhlas, yang penting ikhlas. Ayat tu bunyi macam asal buat, yang penting ikhlas. Tetapi ciri-ciri orang yang ikhlas adalah orang yang buat sesuatu misi bersungguh-sungguh. Walaupun perkara kecil, itu ciri utama orang yang ikhlas. Sebab yang nak dipersembahkan hasil kerja ni bukan kepada manusia, kepada Allah. Jadi kepada Allah lah yang kita buat sehabis baik. Sebab itu kalau orang tak puji pun tak apa. Kita buat kertas kerja, bos suruh buat kertas kerja ni, kita tak tidur malam. Tiba-tiba bos, ini ya kertas kerjanya, tak apa letak tepi. Kita pun keluar. Aku tak tidur malam, dia suruh tak tepi ya. Langsung tak pandang, tak baca ke tidak. Tapi bagi orang yang ikhlas, apa maksud ikhlas? Antaranya daripada perkataan khalas. Khalas ni maksudnya settle, selesai. Maksudnya bila kita buat sesuatu, settle, selesai, macam ginilah kan. Kita selesai, kita pun kata khalas, selesai. Maksudnya puas hati. Puas hati. Subhanallah. Lagi tak puas hati, lagi tu kita tak berhenti. Jadi orang yang ikhlas ni, bila dah selesai, ikhlas, puas hati, bila dibagi pada manusia, manusia tak hargai, manusia tak sempat tengok, manusia tak sempat puji, manusia tak tahu kesusahan kita, khalas, selesai. Yang penting Allah dah nampak, Allah dah lihat. Bos, mungkin dia boleh puji kita depan khalayak ramai. Oh, saya dapat terbaik kertas kerja ni, bagus, terbaik, tiru kertas kerja dia. Bos takat puji je boleh. Allah beri lebih lagi. Allah mungkin beri keberkatan dalam keluarga. Allah boleh jadikan anak-anak jadi soleh-solehah. Hasil daripada rezeki kita bawa balik itu, anak itu lembut hatinya. Allah, kita tak tahu apa Allah beri daripada hasil pekerjaan kita yang ikhlas. Sebab itu orang yang ikhlas, dia tak rasa tergugat dengan ancaman ke, kejian ke, orang cakap belakang ke. Tetapi inilah cabaran kita, nak merasakan ihsan dalam pekerjaan, bahawa Allah melihat apa yang kita lakukan. Okey, subhanallah, subhanallah. Puan moderator, Puan Rahaila, sebuah aura tu risau saya kan. Puan Rahaila pun ada aura juga, berdebar saya duduk tepi Puan Rahaila. Masya Allah. Subhanallah, terpegang gemuruh kepada Puan Rahaila. Subhanallah. Ini mungkin pengarah ya, bos kita ya. Yes, pengurus Subhanallah, pengurus besar. Lagi banyak aura dia. Turun masuk tadi, tak tahu macam mana kan, automatik semua terbangun. Subhanallah. Semacam tu lain macam tu kan. Tapi bos kita yang paling kuat angguk daripada tadi. Tak, luar biasa. Angguk. Itu menunjukkan kesungguhan kan. Bila dengar sesuatu kesungguhan. Saya pun ada tabiat tu. Tuan-puan sekalian, saya daripada masa belajar, tak pernah kita sebut-sebut macam ni. Daripada zaman saya belajar, masuk universiti, alhamdulillah setiap saya dapat anugerah dekan di SLIS. Bukan saya nak cerita cerdik tak cerdik. Saya bukan natural bijak. Maksudnya ada orang kan gifted daripada sekolah rendah, sekolah menengah. Sekolah rendah, ya Allah, pulun nak dapat nombor 1, dapatlah masa darjah 4. Maksudnya sebab saya tengok kakak saya mudah je asyik dapat nombor 1. Saya selalu dapat nombor ni. Pulun, doa, solat hajat, nak juga merasai nikmat nombor 1 sekali. Allah bagi sekali. Sekolah menengah, saya rasa sel-sel otak kurang berhubung sikit. Maksudnya bukan duduk kelas pertama budak ketiga, kedua saya duduk kelas yang ketiga, sekolah Mak Muhammadi Libanak Kota Baru Kelantan. Sekolah tu kan memang pelajar
Wallahualam memang cemerlang. Jadi selalu dapat nombor belas-belas dengan puluh. Saya kata bila lah ni saya otak nak bersambung kan. Sabar-sabar berjuang. Tiba-tiba belum masuk universiti, jadi bijak lah pula sekejap ya. Okey, bukanlah semua orang dapat anugerah dekan, tetapi alhamdulillah setiap SEM tu dapat. Tetapi saya mula belajar sesuatu berkenaan dengan mujahadah, kesungguhan. Bagi orang yang gifted, cerdik, bijak, mudah hafal, itu mungkin satu kelebihan lah bagi dia. Bila saya belajar tentang bagaimana keberkatan di majlis ilmu, dalam hadis Nabi ceritakan perbezaan duduk depan, duduk belakang dengan yang nampak majlis ilmu langsung tak pergi. Lepas tu saya nekat kuliah, saya datang lambat macam mana, mesti saya duduk depan. Contoh kan ada dalam dewan auditorium macam ni kan. Kalau datang lambat, kadang-kadang ada lah sebab-sebab kan. Menonongnya turun buat tak tahu malu, duduk depan sekali. Maksudnya dalam ceramah ke dalam kuliah, mesti saya jaga, mesti tengok depan ada kosong tak, pergi depan. Malu tak malu. Sebab saya nak bagi tumpuan sebaiknya dalam kuliah. Kadang-kadang tertidur juga duduk depan. Lepas tu pensyarah kata, Asmat ni tidur pun, nanti dia dapat jawab soalan. Sebab saya mula belajar tentang betapa pentingnya keberkatan. Dan saya belajar pula sekarang, saya tetap belajar. Saya hadir majlis-majlis ilmu tok-tok guru. Ada yang saya dapat ilmu, kadang-kadang ilmu yang kita dapat bukan kerana yang kita dengar, tapi sebab guru itu ada barakah. Bila kita muliakan, kita hormat, subhanallah, bahkan orang yang menyantuni dan menghormati dan guru ni, dia mungkin belajar sikit tapi dia faham banyak. Ada orang belajar banyak, tak faham-faham dan tidak beramal. Dan berkat itu membuatkan kita jadi kuat untuk beramal dan memberi kesan yang begitu besar dan cepat dalam kehidupan kita. Subhanallah, wallahu alam. Jadi terima kasih yang berusaha Tuan Haji Ayub bin Saleh. Betul? Secara online. Secara online. Ini yang online ni banyak ni, saya tak perlu sebuah, dia orang senaraikan ni. Dalam banyak ni saya pergi hujung terus. Muslimin-muslimat dikasihi sekalian. Masya Allah, alhamdulillah. Okey, masa berlalu Ustazah, kena cepat. Tajuk kita adalah wanita dan kejayaan di hatimu keluarga, di bahumu amanah. Okey, saya tanya wanita-wanita di sini, siapa yang dah berkahwin angkat tangan? Semua dah kahwin. Lakunya orang Nayosh ni, Masya Allah. Semua Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Mungkin ada yang belum kahwin, seorang dua. Kita doakan ya Allah pada Jumaat yang barakah ini, temukanlah dengan suami yang saleh, yang memimpin, membimbing ke syurga ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kepada orang lelaki, siapa belum kahwin angkat tangan? Belum. Takut tu salah. Belum. Umur berapa? Tunggu tanya umur berapa? Subhanallah, 29. Ada rupa, ada kejaya, ada semuanya ya Allah. Kurniakanlah ya Allah buat sahabat kami di sini yang belum bernikah, jodoh yang salehah pada tahun ini juga ya Allah. Amin. Tahun ni ya, tahun ni bersungguh-sungguh. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Atas tu semua dah kahwin ya? Nampak semua muda-muda, macam 20 lebih ke ni. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi kita bercakap tentang wanita dan kejaya, tapi saya sangat rasa kagum sebab lelaki pun hadir. Sebab tajuk wanita tapi hadir. Sebab kalian juga ada isteri, sayang pada staf. Kemudian ada isteri yang bekerja. Dan sebenarnya wanita di rumah pun bekerja. Jangan kita sebut si rumah tak bekerja. Bekerja, kerja lagi banyak. Puan-puan, betul tak? Duduk pejabat kadang-kadang lebih rileks berbanding duduk rumah. Betul. Duduk kat pejabat boleh lawa-lawa. Kat rumah lawa macam ni ke? Memang kusuk masai lah. Tak habis-habis kerja kat rumah kan. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Dalam bahasa Arab, bahasa Melayu kita panggil suri rumah. Dalam bahasa Inggeris sebut apa? Housewife. Isteri rumah lagi lah kan. Bahasa Arab paling tepat. Suri rumah dia panggil Rabbatul Bait. Rabbatu maksudnya pengurus, pentadbir rumah tangga. Kalau orang isteri-isteri yang suri rumah, kalau orang tanya kerja apa? Saya pengurus. Ya, pengurus hal ehwal domestik dalaman. Sebab itu perkataan tepukan nak tepuk. Orang rumah suri rumah ke? Macam mana? Kerja juga.
Dua-dua sebenarnya. Pengurus di pejabat, pengurus di dalam rumah tangga. Sebab itu perkataan Rabb itu kita rujuk surah Al-Fatihah ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maksudnya Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Sebab itu perkataan Rabb juga digunakan kepada Rabbatul Bait, pengurus haiwan rumah tangga. Tuan-tuan juga Rabbatul Bait, pengurus rumah tangga juga. Dua-dua suami isteri adalah pengurus rumah tangga. Jadi tajuk saya hari ini sebenarnya saya nak umumkan wanita dan lelaki serta kejaya di hatimu keluarga, di bahumu amanah. Lelaki juga di hati keluarga, betul kan? Tetapi di bahu amanah. Okey, subhanallah. Kita nak jelaskan satu persepsi ataupun sebutan yang salah. Okey, sekarang saya juga bekerja. Tadi sebut satu syarikat kan. Sebenarnya kita ada 5 syarikat Sdn Bhd. Dan kita ada 6 syarikat enterprise. Ada Yayasan Al-Hijrah dan juga ada NGO Sabah Amal Kes. Staff ada 140 orang. Saya one of BOD lah, Board of Director, suami, lepas tu seorang lagi Ustaz Hazmi Dimash. Bekerja. Selepas berhenti resign daripada kaki tangan kerajaan 2017, terus buka syarikat dan semakin berkembang. Maksudnya saya juga sekarang bekerja di rumah. Rumah ada anak 7 orang, menguruskan sendiri, tak ada pun maid di rumah. Kemudian ada pengurusan dan kerja pengurusan pentadbiran yang begitu banyak. Subhanallah. Ada staff yang jumpa, dia kata, Ustazah, contohlah kita beri tugas sekian-sekian, kadang-kadang memerlukan tugas tu di luar waktu kerja kan. Lalu ada yang tak faham, dia sebut, Ustazah, saya family first. Bila sebut macam tu pada saya, kamu ingat saya bukan family first? Kamu ingat kamu je family first? Apa yang kamu faham bila kamu sebut family first? Apa-apa keluarga, saya dah ni dah. Kan kita dah bagi tahu awal lagi program ni. Tapi apa-apa saya utamakan keluarga. Kalau kamu betul kamu cakap begini dan itu yang kamu faham, kamu berhenti sekarang, kamu balik jaga keluarga. Oh, betul. Saya sebenarnya nak cakap macam ni. Subhanallah. Betul. Saya sebut, saya nak kita faham satu perkara. Kita bekerja, ada keluarga ke? Kita bekerja untuk siapa? Saya tanya. Untuk keluarga. Untuk keluarga. Dan sebab kamu bekerja untuk keluarga lah, kamu buat yang terbaik untuk kerja, supaya hasil rizki yang dapat gaji ini barakah, untuk kamu bawa balik pada keluarga. Sebab itu kadang-kadang berlaku salah faham yang tidak jelas inilah menyebabkan kita rasa kerja ni tak payahlah bersungguh sangat, taklah beria sangat. Kita kalau sakit, ayat kan, keluarga yang jaga kawan bawa apple je. Kan sekali je dia mari tengok ni, dia takkan basuh pun ni ayat-ayat macam tu kan. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya bagi penjelasan kepada staff, saya kata, kerana keluarga lah kita buat kerja yang terbaik. Sebab kita nak bawa rizki yang barakah dalam keluarga. Kita mungkin tak ada masa yang banyak untuk didik keluarga. Tapi kerana kita menyumbang untuk agama. Tuan-puan kerja di sini menyumbang untuk agama. Jadi khalifah Allah untuk jaga keselamatan pekerja. Bahkan hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, orang yang keluar mencari rizki berpagi-pagi, daripada awal dia turun keluar cari rizki sampai dia pulang semula, dicatat sebagai pahala jihad. Kita berjihad. Sebab itu bekerja cari rizki ini wajib bagi orang yang menanggung nafkah wajib. Tak keluar bekerja berdosa. Sebab apa kita dilarang untuk tidak menggunakan apa nikmat yang Allah berikan, akal, anggota badan dan sebagainya, hanya meminta-minta. Sedangkan ada kudrat. Dan di sana ada hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, barang siapa yang keluar mencari rizki yang halal dan barakah, untuk menafkahi dirinya supaya tidak meminta-minta, dan untuk menafkahi keluarganya, dan untuk membantu orang-orang yang susah. 3 yang Nabi sebut. Dia keluar cari rizki dengan 3 niat. Sebab itu kalau sama ni niat kita 2 saja, tolong tambah. Niat kita juga keluar cari rizki untuk membantu orang yang susah. Nabi sebut untuk jiran tetangga yang memerlukan. Maksudnya cari orang yang susah lah. Kalau jiran tak ada yang susah, carilah jiran yang lebih luas lagi. Maksudnya orang-orang luar. Nabi kata dia akan dibangkitkan di akhirat kelak dengan wajahnya yang bercahaya ibarat bulan purnama. Subhanallah. Nak kata yang kita keluar ni bukan saja-saja, cuma kita tak faham betapa besarnya nilai mencari rizki, dan cari rizki ini adalah satu ibadah. Kita keluar cari rizki 8 jam, campur pergi dan ni dalam 10 jam. Balik rumah dekat maghrib. Sampai di rumah kita masak, kadang kita makan, lepas tu tidur. Sebenarnya waktu kita dengan keluarga sangat sedikit.
Tapi kerana barakah kita cari rezeki, mudah-mudahan Allah gantikan. Kita tidak mampu nak didik anak dengan sebanyak-banyaknya. Allah gantikan dengan guru-guru yang baik di sekolah yang didik anak kita. Allah jadikan hati anak kita ini, bila nak buat salah, ada rasa takut. Bila nak menipu, ada rasa takut. Bila nak buat dosa, rasa berdosa. Itu pentingnya rezeki yang barakah berbanding rezeki yang banyak. Rezeki yang banyak tapi tidak barakah takkan cukup. Ibarat minum air laut, takkan pernah hilang haus. Tapi rezeki yang tak banyak, gaji macam biasa, naik pun tak banyak sangat. Tetapi sebab barakah, gelak ya. Yalah, tunggu setahun naiklah 120, kadang naik puluh-puluh je kan. Bos terus paling. Amboi berani ya, gelak ya. Kejujuran tu kan kita puji. Betul. Subhanallah. Kadang-kadang kita kata, Ellen naik RM40, baik tak payah naik. Gelak lagi orang yang sama. Kan, naik 80, alah 80. Sekarang ni sekali beli apa 80. Ini orang yang maksudnya kita kurang faham kan. Tapi rizki yang barakah walaupun sedikit. Tetapi yang disebut barakah itu maksudnya ziyadatul khair. Yang bertambah bukan rizki, tapi bertambah kebaikan yang bertambah. Kita tak tahu kebaikan apa yang bertambah dalam kehidupan kita. Jadi saya suka kalau nak kupah wanita dan kejaya di hatimu, keluarga di bahumu, amanah. Subhanallah. Wanita dan lelaki yang bekerja, memang di hati kita keluarga. Subhanallah. Di bahu kita amanah. Dua-dua ni sebenarnya berjalan seiring. Dua-dua ni perlu berjalan seiring. Kalau betul kita kerja kerana untuk memperbaiki kualiti hidup keluarga, kita kerja dengan sebaik mungkin. Dan kalau betul kita sayangkan keluarga, kerja sungguh-sungguh. Sayangkan keluarga, kerja sungguh-sungguh. Sayangkan kerja, jaga keluarga sungguh-sungguh. Saya nak cerita pengalaman. Saya pernah duduk beberapa tahun di Australia, Brisbane. Suami saya masa tu sambung, dia pencarahkan bidang engineering. Tapi orang panggil dia ustaz sebab dah nasib dia kan nikah dengan isteri dia, ustazah. Orang panggil dia ustaz juga. Dia bidang chemical engineering. Masa tu sambung PhD di Brisbane, University of Queensland. Tapi dia tak dapat habiskan di sana. Sekarang masih lagi lah, selesailah sikit-sikit, tak tahulah macam mana. Subhanallah. Tapi sempat Allah bagi pengalaman bersalin di sana, mengandung apa semua. Okey, anak-anak sekolah di sana. Pengalaman kami bila berurusan agensi kerajaan mereka di sana, ataupun mana-manalah agensi swasta kerajaan, kalau balik pukul 5, 4.30 tu macam kami tak boleh nak buat berurusan dah. Kami dah mula faham dah. 4.30, 4.40 tu maksudnya mereka dah standby dah pukul 5, kena balik waktu yang tepat. Ini susah hati sikit bos ya. Okey. Dia macam ni, nanti dulu. Kena dengar sampai habis ceritanya. Kami dah faham pukul 5 dia orang memang sharp balik. Bahkan kalau ada staff yang balik lambat, staff ini akan dirujuk ke kaunselor. Dia anggap bermasalah. Okey, dengar dulu. Dengar sampai habis. Seronok lah. Bos jangan risau, nanti dulu. Dia anggap bermasalah. Bermasalah macam mana? Sama ada dia tidak manfaatkan kerja di pejabat waktu 8 jam betul-betul sehingga tak dapat selesaikan kerja betul-betul. Kurang cekap. Banyak Lazada ke, Shopee ke, banyak borak ke, banyak apa, perlu disemak. Kenapa kerja dia tak boleh selesai? Kedua, dia dirujukkan sebab apa? Dia mungkin ada masalah family, sebab itu dia lambat nak balik. Kalau rumah dia adalah rumah yang membahagiakan, mesti dia segera nak balik. Dan dia dianggap bermasalah kerana dia mengabaikan tanggungjawab dia di rumah. Sepatutnya pukul 6 ni dia dah berada rumah, dia ada suami, dia ada anak. Kenapa masih di pejabat? Maksudnya, tetapi mereka kerja sangat efisien. Dan saya pergi banyak pejabat yang ada foreigner, bukan foreigner, kita panggil PR kan, penduduk tetap di sana di kalangan Malaysia. Saya macam ada urusan, saya berhubung waktu kerja, dia orang tak angkat-angkat call. Tak angkat-angkat. Bos saya tanya, kenapa? Kami memang kalau datang pejabat, telefon letak dalam satu almari, kami tak dibenarkan langsung untuk tengok telefon. Kalau ada urgent, ada emergency, ada telefon pejabat, jadi ahli keluarga tahu nak hubungi kami macam mana. Bayangkan kalau telefon tak ada kat tangan, agak-agak efisien tak kerja kita? Bos, kalau kita tak pegang telefon, saya percaya staff kita memang efisien, datang cari kita. Bos, nak buat kerja apa lagi ya? Bos, kerja saya tu dah settle, ada apa-apa lagi tak? Betul tak saya nak bagi tahu, gangguan kita utama adalah telefon.
Gangguan. Agak-agak boleh buat tak macam tu? Itu yang saya sebut, bertenang dulu. Kenapa mereka boleh buat macam tu? Sebab mereka buat peraturan sebegitu. Dan kalau dikata, Ustazah, tempat kerja kami, kalau macam ada urgent juga, tiba-tiba saya tengok ada benda-benda penting, minta kebenaran bos, boleh ambil phone, lepas tu ada satu tempat kami boleh gunakan. Tapi kami dilarang untuk di tempat meja kerja. Ada satu tempat untuk kami guna, lepas tu selesai masuk balik. Dan rasa rimas tak? Tak, dah jadi budaya. Dan dia kata, seronok Ustazah, saya tak fikir apa, datang kerja, fikir kerja, duduk di rumah, fikir rumah je. Settle terus, sebab kerja semua dibuat dengan sebaiknya, dengan efisien, dengan terbaik bila di tempat kerja. Dan ini bukan mudah lah kalau nak budaya kan. Sebab itu bukan budaya. Mungkin mereka negara maju kan, budaya mereka begitu dan sebagainya. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sebab itu staf kami pun selalu balik lambat. Lepas tu saya kadang marah. Balik. Kalau tak balik potong gaji. Kadang saya pergi malam, dia orang masih ada dekat pejabat. Kamu buat apa tak balik lagi? Kadang-kadang memanglah diorang, saya faham kerja sangat banyak. Diorang tak menantangan. Tambah lagi pekerja, tambah lagi. Ustazah banyak. Kerja dakwah, kerja amal, kerja itu, kerja ni sangat banyak. Saya pun bagi tas banyak. Ustazah tak suruh balik lambat tapi tas banyak. Diorang pun saya tengok tak ada borak-borak apa. Tapi macam mana pun subhanallah, kebajikan pekerja dan sebagainya, dan kita kena amanah di tempat kerja. Saya percaya kalau kita memanfaatkan sungguh-sungguh 8 jam. Dan kami mula dulu pagi-pagi dengan bacaan maksurat. Kemudian kalau sekarang baca 2 juzuk setiap pagi. Saya sangat yakin dan percaya kalau kita mula dengan doa pagi dengan baik-baik, dengan amalan-amalan zikir, Allah mempermudahkan dan Allah kurangkan konflik di tempat kerja. Kalau banyak konflik di tempat kerja, saya ingat pengalaman saya, masa saya kerja Jabatan Agama, saya memang mulakan tim mesti baca pagi doa dan baca satu muka surat Al-Quran dengan terjemahan. Lepas tu saya resign. Minta maaf lah kalau orang jabatan agama dengar ni, minta maaf lah. Lepas saya resign, ada rakan sekerja ni kata, Ustazah tahu tak? Barulah kami faham kenapa dulu Ustazah tetap pertahankan pagi-pagi baca satu muka surat Al-Quran walaupun ada orang marah. Ada orang macam tak setuju, ada orang tak sertai. Perbezaannya Ustazah antaranya dia kata, lepas daripada tak buat dah amalan tu pagi-pagi, sebab lepas saya dah resign, selalu kena pejabat kita ni ada gangguan makhluk halus. Petang-petang tu bunyi, itu bunyi ni dan sebagainya. Kedua, Ustazah, konflik begitu banyak. Saya kata sebab itu penting sangat mula dengan Al-Quran dulu, walaupun setengah muka surat, baca berjemaah sama-sama. Aura pejabat tu Allah ubah. Malaikat rahmat turun. Benda-benda yang merosakkan jin, syaitan, iblis tak suka tempat ini bacakan ayat Al-Quran. Lagi-lagi dibacakan bersama-sama. Kita nampak Al-Quran dibaca bersama-sama. Hakikatnya hati sedang bersama-sama. Allah satukan hati tu. Subhanallah, tapi bukan mudah. Peringkat awal tak setuju walaupun dia jabatan agama. Ni yang baca doa sudahlah. Ya, saya nak sebut. Sebab bukan semuanya ustaz-ustazah. Sebab ada banyak lagi jawatan-jawatan lain. Lepas tu saya jenis yang suka negur-negur kan. Saya bukan tak, Allahu Akbar, ujian cabaran di mana-mana bila kita nak buat perkara-perkara makruf dan baik. Okey, masa dah nak habis ya? Belum lagi. Belum lagi, Masya Allah. Okey, saya nak bacakan. Saya nak cerita pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah wanita berkejaya atau tidak? Wanita berkejaya tak pada zaman Rasulullah? Wanita berkejaya. Salah satunya saya nak bacakan, ni hadis sahih riwayat Muslim. Maksudnya, terus baca maksud. Siapa ni? Hadis daripada Sayyidatina Asma binti Abu Bakar. Saya Asma binti Harun. Siapa Asma binti Abu Bakar? Sekelilingnya semua ada kaitan dengan Nabi. Suaminya Zubair bin Awam, sahabat Nabi. Anaknya Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi. Ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi dan juga mertua Nabi. Adiknya Sayyidatina Aisyah adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Maksudnya, aku bernikah dengan Zubair sedangkan dia tidak mempunyai apa-apa. Zubair ni orang susah, orang miskin, tak ada apa-apa. Tidak mempunyai pembantu, harta dan sebagainya. Selain hanya seekor kuda. Yang ada pada Zubair hanyalah seekor kuda. Zubair bin Awam ni salah seorang daripada yang sentiasa menyertai Rasulullah dalam semua perang, hampir semua perang. Kerana itu, akulah yang memberi makan kuda, merawat dan melatih kuda. Aku pula yang menumbuk biji kurma untuk makan, menyedia makan dan minum. Dan aku pula yang menjahit dan memasak. Tetapi aku tidak pandai membuat roti.
Oleh itu roti kami dibuat oleh jiran kami orang Ansar. Detail dia cerita. Dia tak boleh buat roti. Maksudnya tak pernah buat roti tak apa ya. Kita bukan kena pandai semua ya. Sian, bagilah orang lain juga pandai yang lain-lainnya. Subhanallah. Tetapi aku tidak pandai. Oleh itu roti kami dibuat oleh tetangga kami. Mereka adalah wanita yang baik. Kata Asma selanjutnya, aku juga menjunjung buah kurma di kepalaku dari kebun yang diperuntukkan Rasulullah kepada Zubair. Membawanya sejauh 2 fasah. 2 fasah ni jauh, tapi saya tak pasti. Dek, boleh tak cari maksud 2 fasah ni berapa kilometer? Junjung buah kurma. Adakah junjung dalam bukan laluan? Mesti laluan orang ramai. Maksud Sayyidatina Asma buat kerja rumah. Sayyidatina Asma juga pergi bertani. Kemudian junjung buah kurma. Pergi berniaga. Subhanallah, Allahu Akbar. Banyak kerja. Habis tu suami buat apa ni? Suami goyang kaki ke? Subhanallah. Ramai di zaman Rasulullah deal suami isteri persetujuan kerana mereka telah mewakafkan suami masing-masing untuk jihad fisabilillah. Pergi berdakwah, pergi berjuang. Jadi isteri-isteri ambil alih sampai urus kuda, sampai melatih kuda dan sebagainya. Maka sebab itu hari ini bila ada timbul isu ya, yang ramai juga lelaki hari ni jadi suri rumah, sura rumah. Sebab mereka dah bincang suami isteri. Bila tengok pendapatan isteri 5,000, suami pula kalau kerja gajinya dalam 2,000. So keperluan rumah, isi rumah dalam 3,000 lebih, barulah boleh kehidupan yang selesa. Maka mereka bersetuju dalam tempoh sebelum berlaku perubahan-perubahan yang lain, step yang lain. Sementara ni untuk penjimatan, suami jaga anak-anak, didik anak-anak di rumah, ajar Al-Quran, ajar solat dan sebagainya. Maka adakah itu dilarang? Tidak dilarang dalam agama Islam. Tidak dilarang. Tetapi adakah suami ini jatuh martabat dia? Adakah, okey sekarang kita tukar jawatan ni, saya ketua keluarga, awak penolong? Tak. Suami tetap ketua keluarga. Cuma mungkin kerana situasi dan keadaan, mereka berubah sekejap peranan dari sudut mencari rezeki. Subhanallah. Tetapi tidak boleh memandang rendah bagi suami yang begini sehingga isteri ni jadi rasa superior ataupun dominan. Dan insya-Allah satu masa kerana sabar dan redha isteri ni, suami akan dapat keluar bekerja kembali, mereka dapat mengatur step seterusnya. Subhanallah. Jadi melalui cerita ini muslimin-muslimat, di zaman Rasul juga wanita bekerja. Dan kita kena ada syarat-syarat tertentu supaya pekerjaan kita menjadi satu ibadah. Yang pertama, wanita keluar bekerja mesti minta izin suami. Suami redha dan suami izinkan. Keizinan ni cukup sekali masa peringkat awal, bukan hari-hari minta izin. Kok lah time bergaduh, suami cakap, saya tak izinkan awak keluar pergi kerja hari ni. Ikut suka hati dia kan, tiba-tiba tak izin. Sebab bergaduh, marah, ada cemburu ke jealous. Saya ada mesyuarat, saya tak izin, saya suami ya. Sudah, keluar ke tak? Keluar ke tak? Keizinan ni peringkat awal masa perbincangan dulu. Subhanallah. Bang, kalau saya tak keluar ni, teruk saya kena marah ni. Awak jangan macam ni, awak jangan macam-macam. Kan? Subhanallah. Kan saya pula macam-macam. Subhanallah. Jadi sebenarnya sebab itu ada hukum perbincangan. Jika isteri keluar bekerja kerana keperluan. Kerana keperluan dan kerana tanggungjawab. Walaupun suami tak izinkan. Dan jika tak keluar, maka tanggungjawab dia di pejabat tu terikat tanggungjawab. Bukan senang-senang je. Suami ni tak nak izin, isteri terikat tanggungjawab. Ada amanah yang perlu dia lunaskan. Suami ni yang berdosa ni. Kerana menghalang isteri ni daripada melunaskan tanggungjawab yang sudah terikat ni. Jangan nak mudah-mudah guna kuasa total. Kalau tak izinkan daripada awal. Bukan kejap izin, kejap tak izin sehingga isteri ni gagal nak menjalankan tanggungjawab. Okey, ikut mood kan dan sebagainya. Gaji pun ikut mood lah kalau gitu. Okey, bagi tahu suami awak kalau dia bagi ni ikut mood, gaji pun ikut mood saya ya. Ikut mood saya nak bagi berapa. Okey, minta maaf ya kalau saya tak tersusun, saya terlintas apa yang saya terlintas. Okey, saya nak tanya wanita-wanita yang bekerja ya. Saya tanya orang lelaki dululah. Saya tanya tuan Boleh tanya tuan? Masya-Allah. Isteri tuan bekerja? Kerja. Bila isteri balik kerja kan, dia nampak ceria ke, penat ke, stres ke, apa yang paling banyak? Mood dia. Mood dia seronok balik seronok. Rasa takut bini ni. Gurau-gurau tu aja. Masuk mood. Memang takut. Ya, sayang sebab hormat. Apa ni? Dia orang tak faham kan? Macam mana kan kehidupan kita? Tak memahami. Okey.
Tuan, maksudnya mood isteri okey. Okey, alhamdulillah, macam dia seronok. Isi-isi tuan-tuan okey. Alhamdulillah, semua takut bini lah. Okey. Okey, orang perempuan, balik rumah mood macam mana? Okey, stres di pejabat bawa balik tak? Tak ya? Sangkut kat pintu pejabat. Okey, subhanallah, Allahu akbar. Muslimat, masya-Allah. Macam kita sebut, kalau sayang keluarga, kerja betul. Kan? Kalau sayang kerja, jaga keluarga betul-betul. Sebab apa? Kalau rumah tangga tak jaga betul-betul, sebenarnya efek kerja. Efek kerja. Dua-dua tanggungjawab yang sebenarnya berada di mana? Di sebelah bahu kanan, sebelah bahu kiri. Semua kedua-duanya memang kena seimbang. Orang yang ada masalah dengan keluarga tak settle, kalau kita tak jalankan tanggungjawab pada anak, sebenarnya hati kita tak tenang. Jiwa kita tak tenang, hati tak tenang. Kalau ada unfinished business di rumah kan, dia akan drag, maksudnya akan terbawa-bawa di tempat kerja. Dan kalau ada kerja amanah kita tak dibuat dengan bagus, kita lalai, kita suka curi tulang, dia akan efek juga ketenangan dalam keluarga. Sebab itu sangat penting. Sebab keluarga kita tak boleh hidup dengan seimbang dan selesa tanpa adanya sumber rezeki keuangan tadi. Itu kita dah jelas ya. Subhanallah. Saya nak cerita tentang betapa pentingnya kita mengurus dan mengawal emosi bila balik rumah. Kebanyakan datang kerja, ramai yang ceria. Kan? Gini, bedak apa semua. Hai, dah, nak balik kan? Dah. Macam tu kan? Ceria nak balik ni. Orang saya, kau ni sukalah tengok ceria. Kan? Daripada pagi sampai petang macam energetik, segar, ceria. Aku memang dilahirkan ceria lah. Macam tu kan istilahnya. Yang saya risau bila perempuan nak balik, nampak tak rumah, nampak dah lorong nak balik rumah, terus penat tu, tiba-tiba main penat. Nak kat handbag pun tak larat. Masuk dalam rumah, buka pintu, bang saya penat ni, banyak kerja hari ni, stres. Jangan cari pasal ya. Bagi warning. Warning siap-siap. Saya suka guna istilah punch out daripada pejabat, punch in di rumah. Maksudnya kita ni bila balik rumah pun kita kena ada satu cari semangat. Maksudnya bila Assalamualaikum, kena buat, kena ceria. Sebab ingat tak, kita di pejabat kadang kita penat, tapi kita jaga air muka. Kan tak adalah saya khabar. Kenapa tu? Penat lah, buat tak faham. Buat ke atas. Contoh. Tapi kita kan tetap walaupun penat, wajah ceria. Orang tanya, tak penat ke? Penat. Tapi senyum sedekah. Agak main lagi kan. Tapi kadang-kadang kita ni rasa apa? Alah, dengan suami dia kot, bukan orang lain dengan suami. Kalau bukan dengan siapa kita nak share penat kita kan? Kadang-kadang anak datang, mak nak masak ni, Umi nak masak ni. Nak makan tak? Kau nak makan, duduk diam-diam. Betul kan? Warning lagi. Subhanallah, Allahu akbar. Jadi kita muhasabah diri ni muslimin, tuan-tuan. Balik rumah kalau orang lelaki, ya Allah, kan contoh kan, Rasulullah bila balik rumah, Rasulullah paling sibuk. Di luar rumah, Perdana Menteri lah kita kata, Kota Mekah, pemerintah, panglima perang. Di luar rumah sangat sibuk, jawatan paling besar, paling berat, Nabiullah, Rasulullah. Tapi balik rumah, Rasulullah meletakkan jawatan-jawatan semua tu. Jadi benar-benar seorang suami. Antara ceritanya bila Nabi balik ke rumah Saudah, ini salah seorang isteri Nabi yang paling tua. Nabi tidak harap untuk dihidang air. Nabi tidak harap untuk dilayan. Tetapi Nabi terus sin-sin lengan jubah. Terus sama-sama uli gandum. Terus buat kerja sama-sama. Sebab itu Sayyidatina Aisyah bila ditanya, ini hadis yang sahih, apakah yang Rasulullah buat bila di rumah? Apa yang Rasulullah buat? Sahabat-sahabat Nabi ni nak skodeng tak boleh skodeng. Jadi nak tahu apa yang Nabi buat di rumah, tanya isteri-isteri Nabi lah. Rasul buat apa? Macam mana Rasul di rumah? Apa jawapan Sayyidatina Aisyah? Sesungguhnya Rasulullah suka selalu berkhidmat kepada isteri. Aisyah sebut perkataan khidmat. Maksudnya di dalam rumah tangga, isteri khidmat pada suami, suami khidmat kepada isteri. Rumah tangga adalah gudang pahala kedua-duanya, bagi suami dan bagi isteri. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan malas macam mana pun, contoh ya, bukan tuan-tuan tak malas ni, musuh muka rajin ni. Salah tunjuk. Okey. Tuan-tuan di sana, tuan-tuan. Kalaulah kan dah sebab semula jadinya kurang rajin, kan? Bukan malas. Kalau semula jadinya kurang rajin,
kalau balik, sebab orang perempuan dia punya kekuatan dia adalah emosi. Beri makanan emosi dulu. Kalaupun kurang rajin, beri kekuatan emosi. Assalamualaikum sayang. Oh, panggil sayang tu dah emosi dah. Injek pertama. Subhanallah. Ya Allah, abang rindulah sayang dekat pejabat tadi. Oh, itu injek paling power tu. Jadi tak jadi kerja kan, takut jadi lain. Tak, sungguh ni isteri emosi dia. Alah awak ni, saya nak ece-ece kan. Alah awak ni. Contoh kalau isi-isi rumah ataupun balik kerja kan, saya sukalah tengok awak pun balik kerja, wajah awak ceria, Masya Allah, tenang hati saya tengok awak. Oh, dia terus hilang penat dia. Terus hilang. Awak nak makan apa? Saya masak. Macam tu. Lepas tu, kalau kurang rajin macam mana pun tuan-tuan, tengok isi masak kat dapur, sayang penat ke? Kalau kurang rajin kan, jangan berani tawar nak tolong apa. Kan 10 list tu. Betul nak tolong. Kan keluar list kan. Urut sikit ke contoh bau. Subhanallah. Abang duduk kat depan ya. Abang ni pokok-pokok. Abang siram pokok. Tu nak cari excuse kan. Tapi sekurang-kurangnya puji. Abang bertuah lah dapat isi rajin macam ni. Balik kerja terus masak. Subhanallah, syukur. Alhamdulillah. Kan. Walaupun sekadar pujian. Tengok 3 minit lagi. Tetapi makanan emosi ni sangat penting. Pujilah isteri anda sebelum isteri anda dipuji oleh orang lain. Hargai isteri anda sebelum dihargai oleh orang lain. Kita perempuan pun sama. Kena rajin puji suami. Kan puji. Sedap mata memandang. Sejuk mata. Sejuk hati. Sejuk hati ke panas hati tengok muka suami? Ikut mood. Oh perempuan, sejuk hati ke panas hati tengok muka suami balik kerja? Suam-suam Encik tanya. Saya nak tanya tuan-tuan, agak-agak isteri tuan-tuan tengok muka tuan-tuan, sejuk hati ke panas hati ke suam-suam? Masya-Allah. Jujur. Tak ada rasa ya, tak ada perasaan. Dah balik, dah sampai. Macam tu kan. Takut nak cakap kan. Nak bagi salam pun, nak tegur pun risau kan. Takut moodnya macam mana. Okey, kesimpulannya. Sebab kita nak buka Q&A. Masya Allah. Sahabat-sahabat, tuan-puan, saya sebenarnya bercakap kepada diri saya sendiri. Saya memang cuba kalau balik rumah, sampai je dekat rumah kan, sampai masuk parking. Kalau suami masih lagi macam baru nak tengok telefon, bang, telefon. Maksudnya telefon tu jangan tengok, duduk dalam beg itu kadang-kadang. Sampai rumah, pagi besok balik baru tengok phone. Kadang-kadang boleh buat macam tu. Kami wajibkan 2 jam sampai di rumah, no phone. Paling kurang 2 jam. Sebab ini adalah waktu sepenuhnya saya dengan awak, awak dengan saya. Kemudian waktu sepenuhnya dengan anak-anak. Tapi kalau kita masih lagi kejap tengok phone, mulalah buat alasan dan menipu anak. Umi tengah kerja ni. Ayah ada kerja ni. Janganlah kita buat berterusan begitu, bimbang besok. Bila kita dah tua, kan, kita dah sampai rumah anak pula cakap, kejap ada kerja ni. Mak duduklah, mak duduk, ada kerja, kejap. Mak pun kita tengok pegang phone. Kerja apa? Yelah orang kerja, zaman sekarang kerja dengan phone. Dia ulang balik apa yang kita ulang sekarang. Apa yang kita sebut sekarang. Kalau di tempat kerja kita boleh bagi fokus. Sebab nak beri yang terbaik. Dapat anugerah itu, anugerah ni. Di rumah kita anggap kita sedang bekerja juga. Buatlah fokus yang terbaik. Kau tak dapat lama. Sebab itu sebelum tidur tengoklah sekejap. Duduk dalam bilik bukan depan anak-anak, tengok sekejap. Kami anak-anak walaupun dah umur 16 tahun, ni bukan nak puji diri sendiri, nak bagi tahu pengalaman, kesan daripada apa yang kami buat. Anak-anak memang tak ada phone. Langsung tak ada phone. Walaupun umur 16, 15, mereka tak ada akaun media sosial. Dan mereka tak main game. Sebab itu dia orang jakun sikit bila tengok orang main game. Balik kampung, dia orang macam beria. Sebab kami tidak tunjuk bahawa telefon di tangan. Saya tak nak. Kalau saya ada urusan kerja, saya akan minta suami kejap ya, saya masuk bilik supaya anak saya tak tengok saya duduk pegang phone. Sebab banyak urusan kerja ni, nak mesej ni. Jadi masuk bilik kejap, tutup, anak-anak kata tahu, Umi tengok phone ya. Dia orang tepik daripada luar lah. Maksudnya dia orang tahu sebab saya nak buat kerja. Sebab saya tak nak nampak pada image, sebab apa yang dilihat itu lebih kuat daripada apa yang kita cakap. Saya tak nak kita cakap jangan main phone tapi kita duduk pegang phone dengan alasan kita buat kerja. Kadang-kadang dia nampak kita scroll, dia orang cerdik lah, dia orang tahulah kita scroll IG. Dia orang tahulah kita scroll FB. Dia orang tahulah kita tengok TikTok. Kalau kita cakap ni, kalau hari ini kita tidak jujur dengan anak, kita sedang melatih anak kita tidak jujur dengan kita.
Kalau betul kerja, buat kerja. Pergi ke ruang kerja. Jadi dengan sebab itulah saya nampak, kalaupun kami letak phone, dia orang tahu, dia orang tak akan ambil untuk main game. Dia orang tak akan ambil, phone duduk kat situ lah. Sebab saya tak nak ada imej dan suasana begitu dalam rumah tangga, dalam anak-anak. Subhanallah, benda ini walaupun kita rasa ustazah dah terlambat, anak saya dah ketagih telefon contoh, ketagih game, sebenarnya tak ada istilah terlambat. Bagi orang niat betul-betul nak berubah. Sebab apa? Di hati kita keluarga, di bahu kita adalah Kerjaya. Okey, dah habis dah tempoh saya, kita buka Q&A. Oh, cepat. Oh, bijak kan. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Kupasan yang padat tadi. Kalau ikutkan tadi tajuk kita wanita dan kerjaya, tapi Ustazah tambah sikit tadi wanita, lelaki dan kerjaya. Jadi kita buka sesi soalan kepada audiens kita. Tapi sebelum tu saya bacakan dulu Ustazah. Kita ada soalan daripada online. Ya. Lepas nanti kat situ tapi tak apa, saya bacakan. Okey, Ustazah, Assalamualaikum daripada Suraya ataupun Tun. Apa pendapat Ustazah apabila seorang wanita tetap ingin bekerja walaupun diminta berhenti kerja oleh suami, sedangkan kemampuan suami itu hanya seadanya? Tujuan bekerja itu demi membantu nasib keluarga atau masa depan diri sendiri sekiranya berlaku perkara tidak ingini. Contoh macam perceraian dan sebagainya. Wallahu a'lam. Silakan Ustazah. Allahu Akbar. Ini soalan yang sangat bagus dan terima kasih sangat yang bertanya. Hari ni kan kalau di FB pun banyak kan orang tulis wanita kena bekerja, wanita kena ada duit sendiri, wanita kena bentuk masa depan sendiri sebagai persiapan kalau bercerai ke, suami meninggal ke dan lain-lain. Okey. Jadi wanita pun sibuklah bekerja walaupun di rumah, apa ni, berniaga lah, itulah, inilah dan sebagainya. Okey. Saya nak cerita satu kisah sahabat saya seorang peguam. Suami dia pula kerja dengan gaji kadar dalam 2,000 ataupun bawah. Hidup pula di KL. Sampai hari ni tak mampu lagi beli kereta, ada motor, balik kampung naik bas. Sebelum nikah dia adalah seorang peguam. Maksudnya kerjaya sangat baik, gaji yang besar. Lepas nikah suaminya minta untuk berhenti kerja. Untuk berhenti. Syarat suami dia ialah dia akan benarkan kembali dia bekerja apabila dia dah mampu sepenuhnya menanggung secara sempurna keluarga ni. Sebab dia tak nak isi keluar bekerja dengan alasan untuk memenuhi keperluan. Sebab dia kata kalau kamu keluar kerana itu, dia rasa yang dia ni bukan suami yang terbaik, yang berusaha sebaik-baik untuk memenuhi keperluan nafkah keluarga. Dan dia seorang wanita yang sangat sabar dan redha dengan ujian itu terlebih dahulu. Bagi dia itu satu ujian yang berat. Sebab bukan senang nak belajar bidang undang-undang, nak chambering, lulus dan nak praktis. Tiba-tiba kahwin itu kehendak suami. Ada memberontak tak? Mesti ada. Lepas tu duduk rumah flat, saya memang pergi tu kawan saya kan tingkat 2 apa semua. Sampai hari ni pun saya tengok bila dia share suasana rumah, belum mampu pun nak beli sofa. Maksudnya sangat sederhana hidupnya. Tapi selepas beberapa ketika saya boleh berhubung, saya jumpa apa, saya tanya macam mana kak, sebab dia tua setahun. Alhamdulillah akak gembira, bahagia, akak sangat bahagia. Dan saya nampak dia bukan tipu. Dia takkan boleh dikata akak tenang, akak bahagia. Anak dia masih kecil dah hafal banyak surah-surah yang kita orang dewasa tak hafal. Saya kata inilah kenikmatan yang sangat besar tiada tandingan Asma. Bila akak boleh didik anak, akak rasa anak ini betul-betul ladang pahala. Setiap apa bacaan Al-Quran adalah hasil daripada akak sendiri. Mungkin kalau akak kerja dulu, dia kata, sebagai peguam, akak tak rasa kemanisan didik anak sendiri dan anak ini boleh baca Al-Quran daripada hasil akak mengajar. Dan ini tak boleh digantikan dengan apa jua wang ringgit. Dan akak tak kisah hidup akak tak macam orang lain. Ia tu peringkat awal memang susah nak redha. Tapi dia belajar redha dan bukan suami boleh sediakan semua hidup yang sempurna. Masa balik kampung masih lagi naik bas walaupun ni sebab ni kan nak pergi mana-mana naik Grab car. Dia kata kami special, tak perlu fikir pasal parking, semua Grab car. Senang begitu begini. Dia kata sebenarnya kita boleh melihat kalau kita cari kebaikan Asma, kita akan jumpa banyak kebaikan. Tapi kalau kita jumpa keburukan memang akan jumpa. Orang tak kata apa pada akak. Kau belajar tinggi jadi peguam ini, jadi hamba kepada suami. Semua apa orang tak kata. Keluarga kata, kawan-kawan kata yang ajak. Suami kata nanti bila semua dah ada, awak nak keluar kerja bukan kerana nak menyara keluarga. Tapi awak kerja kerana tanggungjawab dan mungkin kerana minat. Suami akan benarkan. Saya mula faham saya belajar banyak perkara daripada pasangan suami isteri ini. Saya nak cerita kisah yang kedua.
Seorang wanita yang asalnya duduk di rumah, kemudian bila berlaku pandemik, suaminya pilot, gaji puluh-puluh ribu. Ini saya jumpa dalam 2 minggu yang lepas. 2 minggu, 3 minggu lepas. Suami pilot, lepas tu hilang terus kerja, gaji puluh ribu terus hilang sekelip mata. Suami kemurungan, depression, sebab nak teruskan kehidupan dengan komitmen yang begitu banyak, akhirnya isteri keluar bekerja. Suami tak benarkan. Suami tak benarkan. Sebab suami sama ni dia yang menanggung, dia sangat tercabar bila isteri keluar bekerja. Dia kata, Ustazah, saya keluar bekerja sebab keperluan makan minum anak-anak. Sebab suami cuba tapi dia macam tak mampu nak survive dengan kerja. Sebab dah biasa kerja yang hebat, kemudian gaji yang besar, tak boleh survive. Akhirnya saya keluar. Apa yang berlaku, Ustazah? Suami ceraikan saya. Memang suami dia cerai. Sebab tu. Dia jumpa saya, suami saya cerai. Lepas sebulan ceraikan saya, suami saya dah nikah lain. Boleh pula kan? Ada duit pula ya. Laju. Oh, hebat orang lelaki tu. Ini memang fresh, cerita baru. Dia kata sebab suami saya tak boleh terima ego dia sebab saya keluar bekerja. Ustazah, saya keluar kerana keperluan. Dan akhirnya betul-betul saya diceraikan. Dan ego suami nak tunjuk, maksudnya superior dia ni, dia boleh kahwin anytime. Saya bertambah-tambah sakit. Lepas tu bila dia nak buat urusan, nak jumpa dengan anak, dia bawa isteri dia, saya bertambah-tambah sakit. Saya tahu sebenarnya soalnya dia dendam dengan saya bila saya keluar kerja dulu. Bukan kerja yang ni, saya jumpa dekat supermarket je. Maksudnya kerja yang bukan kerja yang ini dan sebagainya. Lepas tu dia kata macam mana? Maksudnya dia kata, Ustazah, suami saya ajak rujuk balik, tetapi dengan syarat dia jadi saya jadi isteri kedua. Sebab tu dia jadi isteri pertama. Faham tak? Maksudnya masih lagi jadi isteri kedua. Saya tak sanggup, Ustaz. Saya tak sanggup. Okey, jadi jawapan kepada ni, saya nak jawab begini. Jika betul suami tak izinkan, dalam waktu yang sama, suami bukanlah berkemampuan untuk beri kemewahan, tapi keperluan memang seadanya. Cukuplah makan. Kereta seadanya, tak bolehlah kereta yang lebih yang kita inginkan. Bercuti pun seadanya. Maka wajib mentaati perintah suami yang tak izinkan bekerja. Wajib. Belajar untuk redha, belajar untuk bersangka baik. Jangan terima dengan memberontak. Terima dulu. Kadang-kadang begitulah ya, seorang suami dia nak tengok dulu sejauh mana kita ni mampu untuk mentaati. Selepas itu, subhanallah, teruskan berdoa. Ada sahabat saya, ada kemampuan yang sangat. Suami tak izinkan dia keluar bekerja. Dia ada kemahiran yang boleh jana pendapatan puluh ribu. Tapi suami tak izinkan, dia taat berapa tahun. Sampai keluar anak sampai 5-6 orang. Dia taat. Tapi tanpa henti dia berdoa supaya satu hari suami dia terbuka hati. Dia kata, Ustazah, satu hari suami dia terbuka hati, suami dia kata, okey, silakan. Bila dia mula, subhanallah, dia kata, Ustazah, boleh jadi kalau saya mula dulu, saya tak akan berjaya macam hari ni. Tapi berkat saya redha dengan apa yang suami nak, dia jana pendapatan puluh ribu dalam tempoh 1 tahun, 2 tahun. Kata, mungkin kalau dulu saya tak dapat ni, tetapi Allah beri soalannya rezeki yang tertangguh. Saya ni nak bagi motivasi. Dan tolong janganlah kita terpedaya dengan momokan. Kau kerjalah, kut suami meninggal, kut suami cari perempuan lain. Ketika saya nak berhenti kerja dengan gaji yang agak selesa, orang kata macam tu lah pada saya. Biar betul, pencen tak ada. Berhenti 9 tahun, tunggulah setahun kurang-kurangnya dapat pencen 10 tahun kan. Macam-macam lah. Tapi sebab suami saya dah suruh saya berhenti. Sampai suami saya kata, abang suruh berhenti. Nanti ada rezeki. Lepas berhenti, memang Allah uji. Sampai surat daripada bank. Gini-gini. Kan, tertangguh bayar. Tetapi bersangka baik, ya Allah, aku redha, aku berhenti kerana kehendak suamiku. Kan begini, anak dah 5-6 orang, nampak kerja sibuk sangat dan sebagainya, begitu begini. Subhanallah, Allah uji dulu. Bukan, dan tak pernah salahkan. Bang, tengok komitmen kita. Tak. Tapi saya tak sebut, Masya Allah. Kalau boleh nak sebut, nak ungkit, bang, 6,000, 7,000 sama ni gaji dah sampai pekat ni, awak suruh berhenti. Kalau tak adalah hutang ni, kau tak boleh bayar ni. Tak ungkit, tak sebut. Sabar, redha, bersangka baik dengan Allah, bukan sekejap, dalam tempoh hampir 2 tahun. Survive, macam-macam benda jual. Sampai masuk pasar malam. Macam-macam, buat itu, buat ini, survive. Akhirnya, subhanallah, Allah bagi rizki melimpah ruah, berganda-ganda sampai boleh buka syarikat, boleh berkongsi rizki dengan ramai staf dan sebagainya. Sebab itu, jangan fikir masa depan. Soal suami apa yang dia akan berubah, soal begini, siapa yang suri rumah di sini, sekarang ni yang dengar, ada desakan suruh bekerja dengan apa jua tarikan-tarikan dan sebagainya.
terus fokus menjadi si rumah pendidik, pentadbir, pengurus haiwan domestik yang terbaik. Subhanallah. Amin ya rabbal alamin. Okey. Okey, alhamdulillah. Semoga Puan Suraya tadi jelas dengan jawapan ustazah, iaitu bersangka baik, insya-Allah. Kita buka lagi soalan untuk audien di dalam dewan sekiranya ada. Semua dah terlebih faham nampaknya. Okey, silakan. Tanya tuan. Berebut pula Yang mana dia. satu ni nak berebut? Okey. Mic sikit. Ui, itulah. Dah karang tu. Dah karang. Dia dah tahu ustazah nak datang tu. Subhanallah. Tepukan gemuruh yang nak bertanya soalan. Okay, Sebab banyak program saya pergi jarang dia orang nak tanya. Dia orang cuma dalam hati dia tanya bila ustazah nak berhenti. Okey. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Saya Ruzita. Soalan adalah beberapa tapi bukan saya seorang, insyaAllah daripada rakan-rakan juga insyaAllah. Ya. Mungkin yang paling utama sebab suasana ni sedang dalam berkaitan dengan pendapatan kewangan. Betul. Ada satu yang agak tertarik adalah, adakah wajib untuk kaum isteri kongsikan maklumat berkaitan KWSP isteri kepada suami? Okey. Okey, soalan satu dulu. Tak apa, baca terus. Cuba baca dulu. Tapi ada beberapa yang macam Ustazah dah jawab pun. Ya. Tapi kita baca juga. Apabila kaum isteri merasa terbeban dengan tanggungjawab dan masalah kewangan keluarga, mereka selalunya sama ada memendamkan perasaan atau meluahkan secara melulu. Apakah nasihat Ustazah untuk kaum isteri menguruskan emosi mereka? Wajarkah mereka untuk meluahkannya kepada orang yang dipercayai atau berdiam sambil berdoa kepada Allah SWT? Okey, subhanallah, tepukan. Soalan yang sangat-sangat baik. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Ini sangat menarik dan saya ambil peluang ni. Tuan-puan kena sabarlah sikit, masa lebih tak apa? Tak apa. Boleh ya, subhanallah. Sebab dengan sebab saya difahamkan orang Nayosh ni tak sabar-sabar nak solat Zuhur. Solat Jumaat. Solat Jumaat hari ni. Okey, insya-Allah kita akan berhenti dalam 12 suku insya-Allah. Tapi sebab asbab soalan ni menjawab banyak persoalan wanita dan persoalan ummah di luar sana. Sebab yang sedang menonton kita pun ribu-ribu. Kan bergabung ni ribu-ribu, mungkin subhanallah, ramai yang tertanya-tanya yang dalam kekeliruan dapat jawapan. Wahai para wanita sekalian, saya nak mulakan dengan satu hadis yang berlaku di zaman Rasulullah SAW berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Seorang wanita, dia datang bertemu dengan Rasulullah. Dia mengadukan perihal apa? Dia yang menanggung nafkah keluarga kerana ketidakmampuan suaminya untuk menanggung. Maksudnya konflik yang berlaku pada hari ini sebenarnya berlaku zaman Rasulullah. Dan sebenarnya kalau kita baca sirah-sirah hadis-hadis Nabi, semua masalah hari ini dah ada jawapan yang Rasulullah sediakan. Subhanallah, bila dia mengadukan hal tersebut, lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku berduka, aku sedih kerana disebabkan hasil daripada pekerjaanku, pendapatanku ni habis dengan nanggung nafkah keluarga je, sehingga kan aku tidak ada sisa untuk aku bersedekah." Lalu Rasulullah pun berkata, "Janganlah kamu bersedih, kerana setiap yang kamu berikan kepada keluargamu, kan tanggung keluarga ni adalah sedekah bagimu." Lalu wanita ini pun terus bergembira dan happy, redha dengan Allah takdirkan dialah asbab rezeki untuk keluarga. Maksudnya dia redha bahawasanya dialah asbab rezeki untuk keluarga, bukan melalui suami tetapi melalui dia. Sama ada suami ni malas ke, sama ada suami ni bertanggungjawab atau tidak, ataupun suami pendapatan kecil. Jadi dia sebenarnya risau, bukan dia tak puas hati pasal suami dia tak boleh menanggung nafkah keluarga. Yang dia rasa sedih adalah kerana tak ada tersisa yang lebih untuk dia sedekah. Lalu Allah gembirakan hatinya, gembiralah sesungguhnya apa yang kamu berikan kepada keluargamu itu sebagai satu sedekah. Okey, berkenaan dengan perlu declare tak berapa jumlah KWSP dan sebagainya. Corak kewangan, saya sebelum ni perunicaan rumah tangga. Antara punca perceraian dan masalah bergaduh suami isteri adalah masalah pengurusan kewangan. Saya dapati ada beberapa corak pengurusan kewangan. Antaranya adalah mereka yang gaji kamu, gaji saya. Cuma kita ada bahagikan, kamu bayar apa, saya bayar apa. Betul kan? Mungkin ramai yang buat corak begini. Okay, kamu bayar komitmen apa, komitmen apa.
Dia akan berlaku contohnya situasi di kedai makan, restoran. Awak lah bayar. Awak lah pula. Awak lah bayar. Duit saya dah habis. Duit awak pergi mana? Tiba-tiba dekat kaunter tu bergaduh sama mesin. Takkan dah habis. Duit pergi mana? Adalah, memang saya ada guna lah. Sebab masing-masing faham dia menguruskan akaun masing-masing. Sendiri tahu berapa balance. Sendiri tahu ada simpanan. Sendiri ada bajet sendiri. Sendiri dah ada target. Bulan ni nak beli apa dan sebagainya. Okey, itu corak yang pertama. Corak pengurusan kewangan yang kedua, mereka gabungkan. Mereka gabung. Saya cakap terus terang, saya daripada awal kahwin, start kerja memang kami gabung. Saya dapati sebab kita pernah cuba corak yang pertama, kaedah pertama, lepas tu kita guna kaedah kedua. Dan kaedah ini jauh lebih menenangkan, transparent. Dapat gaji, saya lah tukang tulis, campur dua, berapa jumlah. Lepas tu, Menteri Kewangan. Dan saya sebab saya orang jenis detail, saya simpan lagi buku daripada tahun bila-bila nak tengok. Tengok ni kenangan dulu ni. Okey, tulis setiap tolak. Okey, ni duit dapur. Saya siap minggu pertama dalam sapu surat, minggu kedua masuk sapu surat, minggu ketiga. Jadi dah tahu dah minggu pertama keluar sapu surat ni untuk pergi beli barang untuk 1 minggu. Okey, sebab terus takut tengah bulan terus tiba-tiba tak ada duit. Jadi terus allocate. Lepas tu tolak itu, tolak upah jaga anak, tolak ni. Lepas tu bang sedar diri, okey? Kita lebih 300 saja bulan ni. So bulan ni kau nak makan luar 1 kali saja. Masing-masing akan sedar diri. Okey, jadi kalau ni hutang mesti masuk list yang paling utama. Hutang dengan manusia list paling utama. Saya rasa keberkatan dalam pengurusan kewangan bila letak bayar hutang nombor 1. Saya niat, ya Allah nak bayar hutang, ya Allah segerakan bayar hutang. Ada rezeki yang tak disangka-sangka masuk, boleh bayar hutang mengikut target. Ya Allah, buat solat hajat. Kami suami isteri bangun malam solat hajat untuk khas hutang. Buat solat hajat berapa tempoh, bangun malam, lepas tu baca list. Ya Allah, sesungguhnya hutang kami sekian-sekian. Kami bertaubat kepadamu di atas hutang yang kami buat kerana hawa nafsu kami. Betul tak? Hutang banyak sebab hawa nafsu, bukan keperluan. Betul. Kalau ikut kemampuan, beli kereta yang bayar bulanan 400 lebih. Tapi kerana kehendak, beli yang 800 lebih. Akhirnya, ini tak cukup, tiba hutang mak. Tak ikut duit lah belanja mak. Faham-faham lah zaman sekarang. Kan? Minta tolong kawan gini. Subhanallah, sampai tahap kita rasa bang, kita akui, kita kena taubat dengan Allah. Kita berhutang bukan kerana keperluan tapi kerana kehendak. Minta pertolongan dengan Allah, beramal dengan zikir yang saya kongsikan pagi tadi itu, yang mana Rasulullah share, Rasulullah berikan kepada seorang lelaki yang sedang kemurungan kerana bebanan hutang. Nabi kata, bacalah doa ini, Allah akan lansaikan hutangmu. Dan memang betul, berkat dalam tempoh sekian-sekian dapat lansai hutang-hutang ni, Masya Allah. Okey, saya faham dah tu bergerak-gerak tu kan. Itu adalah signal. Okey. Saya nak bagi tahu, bila kita gabung dua kewangan transparent, kita tak ada timbul isu syak wasangka. Itu kadang-kadang ada syak wasangka, duit awak pergi mana? Awak belanja siapa? Itu timbul persoalan tu. Nak tengok awak transfer mana? Tak ramai pun. Itu belanja kawan hari tu. Oh, kawan belanja. Tapi saya tak belanja, bayar sekarang. Tiba-tiba. Perempuan cekap ya, dia nak fakta, dia nak gabung jaling fakta tu. Kadang orang lelaki ingat selamat jawab. Itu belanja kawan. Oh, kawan boleh. Dia pandai jawab. Dia terus peluru tu. Jadi sekarang kitalah yang pilih sama ada nak transparent ataupun nak begitu. Declare tak declare sebenarnya tak wajib pun isteri declare. Dan saya tak suka istilah apa, orang perempuan guna ayat, duit suami duit kita, duit kita duit kita. Saya tak setuju istilah ni. Sebab istilah inilah banyak kes penceraian berlaku di hadapan mata saya. Kerana isu ni lah susahnya saya nak harmonikan. Saya kerja penuntut rumah tangga, memang step terakhir sebelum pergi mahkamah untuk bercerai. Lepas tu wanita kata, saya dengar daripada ceramah Ustazah, suami tak ada hak ke atas duit isteri. Macam mana kan? Saya kata, okey, kalau isteri yang nak berhujah suami tiada hak di atas duit isteri, maka saya kata kalau suami isteri nak berhujah macam ni, saya tanya wanita ni, kalau suami tak izinkan puan bekerja, puan boleh taat tak? Sebab suami kata no point Ustazah dia keluar bekerja. Memang semua kejap sampai je barang Shopee. Apa tak panas hati saya? Maksudnya sebab suami tak boleh ni.
Masa awal nak keluar kerja dulu bang, saya keluar kerja, kita nak sama-sama untuk bina keluarga, untuk keluarga macam-macam lah, mulut manis kan. Tiba-tiba gini-gini semua diungkit. Bang, sebenarnya rumah awak tanggungjawab tau. Semua makan minum sebenarnya, saya keluar sebenarnya bukan ni. Oh tiba-tiba lain, awal dulu lain, sekarang dah berubah dah ni. Kan gaji awak dah naik. Itu dulu masa gaji awak rendah, sekarang gaji awak tinggi, awak seorang lah. Kita bila keluar bekerja, automatik ya, dari sudut tumpuan kita pada keluarga, layanan untuk suami, tanggungjawab pada anak dah diambil alih oleh orang lain. Pengasuh, guru-guru, kadang-kadang kita beli dan sebagainya. Jadi misi kena imbal balik. Kan seronok, sama-sama senang, sama-sama suka, sama-sama membeli, sama-sama merasa. Kadang-kadang suami belanja isteri, isteri belanja suami dan sebagainya. Subhanallah, Allahu Akbar. Apa yang saya nak sebut, sebab ramai juga perempuan tak sukalah istilah, maksudnya bila saya terlalu open dan sebutkan begini. Kita kena ingat, kita keluar bekerja dengan izin suami. Jadi, di situ ada hak suami. Kalau suami tak izinkan, dan penutup, saya tanya soalan penutup pada wanita. Ramai orang perempuan, mulut dia cakap macam ni. Kalau dia stres tempat kerja, kalau aku nak berhenti, boleh sangat. Suami aku boleh tanggung. Okey, ayat pertama. Ayat yang kedua ya. Masa stres. Ayat yang kedua, duduk ratib. Ayat, tak sabar nak pencin. Nak pencin awal. Daripada tahun pertama lagi kerja. Ya Allah, duduk zikir tu lah. Lemah. Oh, pandai. Oh, semak kan? Okey, nak pencin, begini. Okey. Lepas tu kan saya akan kata, kenapa tak berhenti? Sebenarnya wanita yang dah bekerja, dia bukan kuat sangat nak menghadapi tanpa ada pendapatan sendiri. Sebab bila ada pendapatan sendiri, kita ada kebebasan kewangan sikit untuk membeli. Kalau tak bekerja, bang boleh tak nak beli ni? Bang ada duit sikit tak nak beli ni? Sebab ada kebebasan tu benda yang sangat mahal. Sangat berharga. Maka bayarlah kebebasan tu dengan apa? Berkongsi. Bayarlah kebebasan tu dengan apa? Dengan sama-sama berat, sama dipikul, ringan sama dijinjing. Saya tu ramai wanita mulut je cakap, saya nak berhenti, tak sabar nak berhenti, suami saya boleh tanggung. Tapi sebenarnya dia tidak mampu untuk berhenti, bukan sebab yang lain, tapi sebab dia dah terbiasa dengan ada keuangan sendiri tu. Itu sebab utama. Dan ramai orang perempuan dia suka sebut apa? Seronoklah jadi isteri rumah, seronoknya jadi isteri rumah, bestnya jadi isteri rumah. Amboi. Rasalah jadi isteri rumah macam mana? Saya pernah bekerja, lepas tu bila ikut suami tu jadi isteri rumah 2 tahun, saya kata, bang, saya tak sabar nak kerja balik. Saya minta maaf, saya tak kuat jadi isteri rumah. Bukan sebab duit, sebab saya bila jadi isteri rumah, saya berniaga, duit lebih banyak. Saya kata, ya Allah, kemas rumah lebih 10 kali sehari. Lepas tu berhadapan sendiri anak-anak begini-begini. Dan emosi suri rumah sangat tidak stabil. Siapa yang ada suri rumah, tolong jaga emosi isteri anda. Sebab apa? Berkawan dengan mesin basuh, peti ais, semua tak boleh nak bercakap. Berkawan dengan penyapu, sungguh. Dengan ni. Subhanallah. Tetapi bila kita keluar bekerja, kalau kita stres kat rumah, bergaduh dengan suami, jumpa kawan-kawan, hai, Masya Allah ni, kita lupa sekejap. Tapi duduk kat rumah, suami dah keluar dah, pergi kerja. Kita duduk kat rumah ni bengkak. Kalau ada masalah dengan suami, tengok pukul 10 pagi, dia tak mesej lagi. Geramnya tak ada mesej. Tunggu sampai petang bengkak tu. Suami balik, muka tak habis lagi bengkak. Dah kenapa? Awak tanya kenapa? Nampak kita tadi tu lah. Kan? Ungkit balik. Ya Allah, dia pula tanya kita, tak habis-habis. Awak keluar dah jumpakan kawan, dah lupa saya kat rumah dengan mesin basuh. Faham tak dengan ni? Nak katanya bukan mudah suri rumah, emosi dia. Tapi bila kita ada surrounding, kita ada suasana pejabat, kita jumpa kawan-kawan. Tapi di rumah, suri rumah, itulah dia. Dia kena rawat hati sendiri. Dia pujuk hati sendiri. Sebab itu saya suka pesan yang suami-suami yang isterinya suri rumah, kalau ada masalah jangan tinggalkan isteri begitu. Anda di pejabat dah pergi mengeteng dengan kawan, dah tepuk tampar, dah cakap sabola kan, cakap pasal macam-macam lah Palestin, cakap juga isu Syria apa semua. Isi kat rumah menanti-nanti. Hantarlah satu mesej. Anda dah ria makan roti canai, hantar satu mesej. Yang abang minta maaf ya tadi, abang salah. Isi terus release.
Subhanallah, sungguh ini perkara yang sangat penting kita kena faham. Jadi sebenarnya wanita bekerja stres macam mana anda? Sebenarnya kami buat statistik kajian kes sepanjang saya jadi ketua unit incara dulu, kami buat statistik kajian terhadap tahap stres dan tekanan. Suri rumah jauh lebih tinggi tekanannya. Kita dapati semua itu daripada soal selidik kita buat kajian. Setuju tak tuan? Subhanallah. Terima kasih ya kerana setuju. Ini testimoni. Jadi saya kira sekadar tu. Ada soalan lagi kan? Rasanya Ustazah dah jawab kedua-dua soalan tadi kan? Ada dua soalannya. Secara tak langsung. Jadi saya penutup. Okey, Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita mengakhiri program ni, kita minta Ustazah agar sudi sikit membaca doa penutup. Okey, subhanallah. Boleh insya-Allah. Kena baca ringkas je lah ni. Sebab orang lelaki hatinya sudah di masjid. Masya Allah. Nampak je mereka di sini, tapi jiwa mereka di masjid sekarang ni. Hati sedang berzikrullah. Allahu Akbar. Orang perempuan saya dah boleh agak hati di mana. Waktu rehat dari Jumaat, rehat 2 jam. Dah nampak dah tu di mana-mana bayangan tu. Subhanallah. Di tikar sejadah. Siapa kata di sini kan dekat mana kau shopping complex? Ada gateway paling dekat. The gateway paling dekat. Main gateway. Betul lah ni Bangi. Subhanallah. Mereka bukan di Bangi gateway, mereka di tikar sejadah insya-Allah. Insya-Allah. Okey, subhanallah. Sebelum baca doa, saya nak mohon maaf salah dan silap. Bukan semua apa yang saya kata betul, dan saya tak cukup masa pun untuk menjelaskan dengan baik. Dan kadang-kadang bila saya dah habis ceramah, saya fikir balik, sebenarnya saya poin tu tak lengkap, orang boleh jadi salah faham. Jadi saya serahlah pada Allah supaya mudah-mudahan kalau ada salah faham, anda akan faham dengan cara yang lain. Maksudnya akan faham betul. Mungkin ada terkecil hati ke dan sebagainya, gurauan-gurauan tu ya. Dan mudah-mudahan dapat manfaat, dapat jawapan, dapat kekuatan insya-Allah daripada perkongsian kita pada hari ini. Insya-Allah kita sama-sama bacakan doa. Ila hadrati nabiyina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala al-ulama wa ala al-umara wa ala al-muslimin al-muslimat mu'minin al-mu'minat al-ahya'i minhumul amwat. Buat junjungan agung Nabi Muhammad, para sahabat, ahli keluarga, kepada para alim ulama, para pemimpin yang beriman, buat orang muslim, orang mukmin sama ada hidup ataupun mati. Lahumul Fatihah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat ahli keluarga baginda serta para sahabat ya Allah. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi zikrik. Ya Allah, berikanlah kami lidah yang lembut yang sentiasa berzikir mengingatimu. Wa qalban muf'aman bi syukrik, serta hati yang bermanfaat yang sentiasa bersyukur kepadamu. Wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik, serta kurniakanlah kepada kami tubuh badan yang sihat, yang kuat, yang ringan untuk melakukan ibadah ketaatan kepadamu, untuk menunaikan segala amanah kami sebagai seorang ibu dan ayah, sebagai anak kepada ibu ayah kami, sebagai seorang isteri dan sebagai seorang suami, sebagai seorang pekerja ya Allah. Berikanlah kami tubuh badan yang sihat, kuat dan ringan ya Allah, untuk melakukan segala amal ibadah saleh dan amal ibadah yang umum ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, skill-skill yang bermanfaat ya Allah, pengurusan-pengurusan yang terbaik dalam hidup kami ya Allah, agar dengan ilmu tersebut ya Allah, dengan skill-skill tersebut ya Allah, maka kami boleh menguruskan kehidupan kami dengan baik, melindungi kehidupan kami daripada membuat keputusan dan langkah-langkah yang salah, memimpin kami ke jalan-jalan kebenaran, membantu kami dalam membuat keputusan dan tindakan yang terbaik dalam hidup kami ya Allah. Wa nas'aluka rizqan wasi'an. Ya Allah, kami mohon kepadamu rizki yang luas. Ya Allah, kami takut dengan rizki yang banyak tidak barakah. Namun kami mohon kepadamu rizki yang luas sehingga boleh berkongsi dengan seramai mungkin ya Allah, yang barakah seperti air sungai yang mengalir, seperti air zam-zam yang tidak pernah putus air matanya ya Allah.
wa nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berikanlah kesembuhan daripada segala penyakit, penyakit zahir dan penyakit batin ya Allah. Penyakit hati yang begitu memberatkan jiwa kami, penyakit riya, takabur, ujub, sum'ah, iri hati, dengki dan semuanya ya Allah. Yang mana penyakit inilah hakikatnya menjadi perosak kepada diri kami, perosak kepada rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, pada hari Jumaat yang barakah, pada ketika kami sedang berpuasa, yang mana doa orang yang berpuasa tidak ditolak ya Allah. Pada hari Jumaat yang mulia di bulan Ramadan yang mulia, terkumpul pada saat ini waktu-waktu yang dimustajabkan doa, maka kami meminta kepadamu ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kami mohon kepadamu ya Allah redamu dan syurgamu ya Allah, al-jannatul firdaus, syurga firdaus, bi ghairi hisab wa ghairi azab, tanpa dihisab, tanpa diazab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami tidak layak untuk syurgamu. Dosa kami begitu banyak. Dosa sebagai seorang ayah terhadap anak-anak, dosa terhadap seorang ibu, dosa seorang suami terhadap isteri begitu banyak. Dosa seorang isteri terhadap suami, dosa kami terhadap ibu ayah kami, dosa kami sebagai pekerja yang tidak amanah, selalu culas, tidak melakukan kerja dengan bersungguh-sungguh, dosa kami kepada jiran-jiran, kepada manusia, dan dosa kami kepadamu ya Allah tidak terhitung banyaknya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya kami tidak layak untuk syurgamu. Amal soleh kami begitu sedikit, amal ibadah kami begitu sedikit, begitu lemah, dan belum tentu kami ikhlas dan engkau menerima amal soleh kami ya Allah. Namun ya Allah, pada hari yang barakah ini kami meminta dengan bersungguh-sungguh, kerana engkaulah yang mujib, yang maha memakbulkan, engkaulah yang sami, yang maha mendengar, engkaulah yang wahab, yang maha memberi ya Allah. Maka ya Allah, kami benar-benar dengan hati kami ya Allah, kurniakanlah syurgamu ya Allah buat kami. Kurniakanlah syurgamu ya Allah buat ibu bapa kami. Kurniakanlah syurgamu buat pasangan kami yang bersusah payah untuk kami. Kurniakanlah syurgamu buat anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kami sekeluarga ya Allah. Kumpulkanlah kami dengan teman-teman, kawan-kawan kami, jiran-jiran kami ya Allah. Kumpulkanlah kami dengan anak-anak kami ya Allah di syurgamu, tanpa dihisab, tanpa diazab. Janganlah pisahkan kami dengan azab api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkatilah Nayash ya Allah, sebuah pertubuhan, sebuah jabatan ya Allah, yang menjalankan amanah-Mu ya Allah, sebagai khalifah untuk menjaga dan memakmurkan muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah rasa cinta semua staf, semua pekerja kepada jabatan ini ya Allah. Kerana di sinilah kami mencari rezeki, dan daripada rezeki inilah kami bawa pulang kepada keluarga ya Allah. Ya Allah, jauhlah daripada segala sengketa, segala konflik ya Allah. Damaikanlah hati-hati yang berkonflik ya Allah. Jadikanlah pemimpin-pemimpin di Nayash ini pemimpin yang beriman, bertakwa, yang saleh, yang bukan hanya memimpin kepada kesejahteraan dan kehebatan jabatan, tetapi pemimpin membawa kami seluruhnya ke syurga-Mu ya Allah. Kami ingin masuk satu jabatan ke syurga-Mu ya Allah, bukan hanya satu keluarga, namun satu jabatan ya Allah. Dan kami memohon kepadamu ya Allah, berkatilah negara yang kami cintai ini ya Allah. Kurniakanlah pemimpin yang beriman, yang saleh, yang bertakwa, yang benar-benar ikhlas memimpin rakyat, yang benar-benar tulus dan ikhlas dalam menguruskan kekayaan hasil bumi yang Engkau kurniakan di bumi Malaysia ini ya Allah. Engkau singkirkanlah ya Allah, jatuhkanlah ya Allah, hilangkanlah ya Allah, keluarkanlah pemimpin-pemimpin yang tidak ikhlas, pemimpin yang mempunyai agenda peribadi dan sebagainya ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, kerana kami menginginkan negara ini baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur, negara yang dilimpahkan kebaikan dan diampunkan oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami semua ada keluarga, kami berjuang untuk bahagia ya Allah, dan ujian tidak pernah berhenti ya Allah untuk kami merasa bahagia ya Allah. Setiap hari, setiap masa kami menghadapi ujian ya Allah. Beri kami kekuatan untuk menghadapi apa jua ujian, dan kurniakanlah kasih sayang yang sejati, kasih sayang yang sebenar di dalam keluarga kami ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami zuriat keturunan yang saleh dan salehah ya Allah.
penyejuk hati, penyejuk mata ya Allah. Jadikanlah kami pasangan yang menyejukkan mata dan hati pasangan kami ya Allah. Berikanlah kami menjadi pasangan yang berusaha membahagiakan pasangan kami ya Allah. Bukan sekadar mengharapkan bahagia daripada pasangan. Jadikanlah kami ibu bapa yang bersemangat, yang ceria, yang penyayang, yang sedia mendengar luahan hati anak-anak, yang menyokong minat dan cita-cita anak-anak ya Allah, yang sentiasa ada untuk anak-anak, kerana anak-anak ini adalah ladang pahala dan saham akhirat yang begitu besar untuk kami ya Allah. Di kalangan kami ada yang telah bernikah begitu lama belum dikurniakan anak, maka kurniakanlah anak zuriat yang soleh daripada rahim mereka ya Allah, daripada keluarga. Di kalangan kita ada yang sedang menanti jodoh, maka temukanlah jodoh pada tahun ini ya Allah. Ya Allah, dengan jodoh yang soleh dan solehah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabri wa qina azabal mahsyar. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami di dunia ini baik, bahagia, cukup ya Allah. Hidup dalam keadaan yang selesa, tenang, aman, damai, sihat walafiat. Kehidupan yang baik ya Allah bagi sisimu ya Allah. Dan kehidupan yang baik di akhirat kelak, dalam alam barzah, di mahsyar, sehinggalah berakhir di syurgamu ya Allah. Wa qina azabannar, jauhlah kami daripada azab api neraka. Wa qina azabal mahsyar, jauhlah kami daripada azab mahsyar, daripada azab kubur dan azab api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon berkatilah kami di bulan Ramadan ini dan temukanlah kami dengan malam Lailatul Qadar. Berilah kami kesungguhan dalam menghidupkan Ramadan ini, dalam menjaga apa yang Engkau murkai, menjaga mata, lidah, telinga, tangan, kaki semuanya ya Allah, sehingga kami mendapat darjah taqwa, iaitu mereka yang dijamin syurga dan diharamkan neraka oleh-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal. Okey, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan keberadaan kita dalam majlis ilmu ini akan mendapat rahmat dan keberkatan, insya-Allah. Sebelum tu saya ada sedikit makluman. Untuk makluman semua, pada minggu hadapan insya-Allah kita akan adakan beberapa program bagi memarahkan lagi Ihya Ramadan kita, iaitu pada minggu hadapan hari Khamis 21 hari bulan akan diadakan aktiviti edaran bubur lambuk kepada orang awam, khususnya di lokasi sekitar stesen Minyak Petronas Seksyen 15. Bagi kaki tangan yang ingin turut serta, sila maklumkan kepada pihak urus setia. Manakala pada hari esoknya, hari Jumaat 22 April, kita akan adakan lagi program ceramah perdana bersempena dengan Nuzul Al-Quran. InsyaAllah akan diadakan pada 10.30 pagi Jumaat di Dewan Rafflesia, Dewan ni, yang akan disampaikan oleh YB Senator Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. InsyaAllah semoga semua kaki tangan dijemput hadir. Dan kita juga akan adakan jualan bazar juga pada hari yang sama di Dewan Tan Sri Lantai, Dewan di hadapan. Okey, ada maklumat khas juga buat muslimin dan muslimat. Bagi mereka yang berhasrat untuk mendapatkan produk muslim seperti pakaian muslimah, pelbagai jenis makanan sunnah dan buku-buku agama, Galeri Ustazah keluaran Galeri Ustazah Asma Harun, boleh dapatkan di ruangan pameran luar Dewan NIOSH dengan harga istimewa pada hari ini, atau boleh layari laman sesawang galeriuah.com.